Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Sehat? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum Ustaz mau mulakan pembelajaran, Ustaz mau semua uh, tengok dulu sampah di laci di bawah meja. Kalau ada, pergi buang di tong sampah. Okey, pastikan di sekeliling anda dalam keadaan bersih, supaya senang kita mahu belajar dan masuk ilmu di dalam dadah dan ingatan kita. Okey, terima kasih yang pungut sampah dan buang. Okey, sudah semua? Okey. Okey, sebelum Ustaz mau sambung pembelajaran kita minggu lepas kita sudah belajar berkenaan dengan tajuk manis persaudaraan. Kita sudah belajar tentang ayat Al-Quran, makna ayat-ayat Al-Quran, dan juga asbabun nuzul. Nanti hari ini kita akan sambung pembelajaran seterusnya. Sebelum itu, Ustaz mau tanya, saya mau tanya, bolehkah seorang ceritakan macam mana jalan cerita asbabun nuzul ayat 103 Ali Imran? Siapa? Ada yang boleh? Sudah kita belajar minggu lepas kan? Macam mana jalan penceritaan? Ustaz tulis lagi di papan putih jalan penceritaan, carta alir macam mana penurunan ayat surah Ali Imran 103. Okey, ada yang ingat? Ada yang ingat? Nih, Marisa. Ingat tidak? Khalif? Khalif. Daniel? Okey, Aina? Suku Aus dan Khazraj Okey, bermusuhan. Kemudian Nabi Muhammad SAW kasih satu padu. Okey, satu padukan mereka dua suku ni. Lepas tu? Sudah berbuat terus tiba datang seorang Yahudi ketika sebalik ungkit. Okey, ungkit, membangkitkan semula pergaduhan dua suku itu. Dan Sampailah suku Aus sama Khazraj hampir berbunuh. okey. Tapi Nabi Muhammad SAW masih dari. Okey. Dan turunlah ayat ini untuk memperingatkan kepada suku kaum Aus dan Khazraj. Jadi itu carta alir penurunan ayat surah Ali Imran ayat 103. Okey, terima kasih kepada Aina atas penceritaan tentang asbabun nuzul ayat 103. Okey, seterusnya kita masuk pembelajaran. Okay, sebelum masuk pembelajaran, Ustaz mau kasih tengok satu gambar berkenaan dengan tajuk yang kita akan belajar hari ini. Ustaz mau volunteer. Siapa yang faham tentang gambarnya? Apa yang kamu faham tentang gambarnya? Siapa yang volunteer? Okey, ada yang volunteer? Syami, apa yang kamu faham tentang gambar ni? Bilang si Syami, persahabatan. Ada lagi jawapan lain? Apa? Aina? Okey, perpaduan. Apa lagi? Ada lagi satu lagi lah last. Bilang Syami persahabatan, Aina perpaduan, satu lagi? Apa yang kamu paham tentang gambar ini? Ada lagi? Okey, terima kasih kepada Syami dan Aina. Jawapan mereka adalah betul.
Gambar ini melambangkan tentang persahabatan. Gambar ini juga melambangkan perpaduan. Dan Ustaz tambah lagi. Gambar ini seperti apa? Tali yang bergulung. Kan? Betul atau tidak? Pernah nampak tali rapia yang digulung? Pernah. Begini kan? Seolah-olah begini gambar dia kan? Jadi ini adalah maksudnya adalah melambangkan tali persaudaraan. Tidak kira sini ada tangan yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam-hitam sedikit lah, hitam-hitam manis. Oke, jadi gambar ini melambangkan tali persaudaraan, tidak kira bangsa, tidak kira kaum, tidak kira agama. Itu yang Ustaz mau sampaikan tentang gambar ini. Oke, kita sambung. Itu masih lagi dalam pelajaran kelima, manisnya persaudaraan. Oke, objektif untuk pembelajaran hari ini adalah di akhir pembelajaran kamu akan dapat menyatakan, menjelaskan maksud berpegang dengan tali Allah. Nanti kita akan tengok apa maksud sebenarnya tali Allah tuh. Berpegang dengan tali Allah. Adakah kita berpegang, kita bertarik-tarik tali dengan Allah, ataupun adakah kita sentiasa bergayut, seumpama bergayut dengan Allah, ataupun macam mana? Nanti kita akan tengok. Yang kedua, kamu akan dapat menerangkan cara-cara mengukuhkan persaudaraan. Macam tadi asbabun nuzul kan, dua suku, ini baru dua suku, belum berbagai-bagai suku. Dua suku yang bergaduh sampai mau menimbulkan pembunuhan ataupun berbunuhan, tapi telah diselamatkan oleh Nabi Muhammad, Nabi kita lah, Rasulullah SAW. Okey, seterusnya. Okey, ini yang dimaksudkan berpegang teguh dengan tali Allah. Apa itu berpegang teguh dengan tali Allah? Ada tiga kunci utama. Ada tiga kunci utama sini yang kita perlu tahu, yang Ustaz senaraikan di depan. Yang pertama adalah kita kena tahu apa itu Islam. Okey? Apa itu Islam? Apa itu agama Islam? Ad-din, ad-dinul Islam. Ad-din ataupun agama itu erti dia sudah membawa maksud sebenarnya cara hidup. Macam mana cara hidup Islam? Islam ialah agama perpaduan, agama perpaduan, agama kedamaian, boleh juga agama perpaduan, kesepaduan, kesepakatan. Islam itu adalah agama kesepakatan boleh, perpaduan boleh, kesepaduan boleh. Okey? Berpakatkah? Okey? Itu maksud Islam lah, cara hidup Islam. Okey. Terusnya persaudaraan dan perpaduan, satu tuntutan agama yang wajib dihayati oleh setiap Muslim. Jadi dalam Islam kita sudah dianjurkan untuk untuk mengeratkan perpaduan, dan itu adalah satu tuntutan agama dalam Islam. Dalam agama lain pun mungkin ada menerapkan tentang perpaduan, dan dalam Islam sendiri pun, dalam agama kita sendiri pun ada menerapkan tentang perpaduan dan persaudaraan. Tidak kira persaudaraan ataupun perpaduan di antara sesama Islam ataupun bukan Islam, sangat dituntut dalam agama Islam. Bukan sahaja untuk dipelajari, untuk kita tahu saja, tapi perlu dihayati. Dihayati macam mana maksud dia? Macam mana maksud dihayati? Siapa paham? Macam mana itu maksud perlu dihayati perpaduan persaudaraan tu? Contoh, kita adakan kempen perpaduan, kempen kesepaduan. Begitulah cara untuk kita menghayati perpaduan ataupun persaudaraan dalam Islam. Yang ketiga adalah melalui perpaduan umat Islam menjadi kuat, digeruni, maju dan cemerlang dalam hidup. Jadi perpaduan ini, bila kita sudah mengenali perpaduan ini, bila kita sudah tahu secara mendalam tentang persaudaraan dan perpaduan dalam Islam, maka kita akan menjadi kuat
dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Contoh sekarang, apa yang berlaku pada hari ini? Palestin, bagus, pandai. Okey, Palestin sekarang ditimpa apa? Genocide kan, pembunuhan beramai-ramai kan ke atas rakyat Palestin, yang mana rakyat Palestin ini majoritinya adalah orang Islam. Jadi bukan sahaja pada zaman sekarang, bukan sahaja orang Islam yang melawan ataupun memprotes keangkuhan Yahudi itu ataupun Zionis Israel itu, tetapi bukan orang bukan Islam pun sekarang memprotes dan melawan. Dorang sudah tahu. Jadi bila orang Islam itu sendiri bersatu padu, maka pihak musuh akan takut dan gerunlah sampai musuh-musuh pun mereka bunuh orang-orang yang mereka takutlah. Contoh baru-baru, siapa yang dibunuh bulan lalu? Ketua apa? Ketua politik apa? Hamas. Ismail, ketua politik Hamas, yang mana ketua politik Hamas ini yang baru-baru dibunuh ini sangat menentang kekerasan Zionis Israel. Jadi itulah dorang bunuh. Sebab dorang takut. Jadi bila perpaduan persaudaraan umat Islam ini bersatu, maka pihak musuh akan takut. Itu maksudnya berpegang teguh dengan ajaran Islam. Itulah maksud berpegang dengan tali Allah, berpegang teguh dengan ajaran Islam secara keseluruhannya, termasuklah akidah, ibadah, fiqh, sirah, dan juga akhlak. Okey, seterusnya. Mungkin ini slide yang terakhir, 2 saja slide. Cara-cara mengukuhkan persaudaraan terbagi kepada 3. Secara umumnya terbagi kepada 3. Yang pertama adalah melalui hati. Cara mengukuhkan, yang pertama melalui hati, yang kedua melalui lisan, yang ketiga melalui perbuatan. Contoh antara perkara yang boleh kita buat untuk mengukuhkan persaudaraan adalah melalui hati, yaitu ikhlas melakukan setiap perkara, ikhlas dalam melakukan setiap perkara, tidak kira dalam hal ibadah ataupun hal kerja di luar, hal kerja duniawi lah. Tidak kira hal akhirat ataupun hal duniawi. Kita kena ikhlas dalam segala perkara. Seterusnya bersangka baik. Itu cara mengukuhkan persaudaraan. Kita kena bersangka baik kepada orang Islam dan juga bukan Islam. Bersangka baik, sentiasa berfikiran positif terhadap orang lain. Jangan ada fikiran negatif. Bila ada orang buat salah, buat perkara yang tidak baik, maka kita kena bersangka baik. Berfikiran positif lah. Jangan ada satu pun di dalam kita punya hati ataupun dalam kita punya fikiran sangkaan buruk kepada orang lain tu. Itu cara untuk mengukuhkan. Yang kedua dari aspek lisan. Apa yang boleh kita buat untuk mengukuhkan persaudaraan? Yang pertama adalah ucapan salam. Sebarkan salam. Hatta Nabi Muhammad SAW pun menyarankan kita untuk untuk menyebarkan salam. Jadi bila ada orang memberi salam, maka wajib menjawab salam. Itu dituntut dalam Islam. Orang memberi salam, contoh saya bagi salam sama si Daniel. Assalamualaikum. Si Daniel jawab Waalaikumsalam, atau yang lebih baik daripada itu Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau si Aina bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, si Syami kena jawab
Waalaikumsalam warahmatullah, ataupun yang lebih baik daripada itu tambah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu yang dianjurkan oleh Nabi. Okey. Yang kedua, bertegur sapa. Ini selalu dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berjumpa orang kan. Siapa yang tidak pernah berlimpas-limpas orang saja? Siapa yang tidak pernah berlalu sama orang? Siapa? Adakah? Yang tidak pernah berlimpas-limpas sama orang? Ada? Ada? Pergi mana-mana tidak pernah dia berlimpas sama orang. Adakah? Tidak kan? Pergi mana-mana pun kita akan berlimpas. Jadi bertegur sapa. Walaupun kita tinggal limpas dulu, itu pun bertegur sapa nama dia. Kalau dalam bahasa kita kan, ataupun logat kita kan, limpas dulu. Kita pergi pekan, lalu orang-orang yang berjualan di tepi-tepi kedai itu, limpas dulu. Itu pun antara contoh bertegur sapa, ataupun bertanya kabar lah. Bertanya kabar. Okey, yang ketiga, cara melakukan yang ketiga adalah melalui perbuatan, antaranya adalah membantu mereka yang memerlukan. Jadi dalam Islam dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam untuk membantu antara satu sama yang lain. Kena membantu satu sama lain lah. Bila ada orang susah, orang senang bantu. Mungkin satu hari nanti yang orang susah tu boleh bantu kita. Dia akan balik kepada kita juga. Okey, yang kedua, menunaikan salat berjemaah. Ini sudah ada kempen dilaksanakan kan? Apa kempen yang sudah kena buat di Malaysia? Yang dipopularkan oleh seorang influencer. Siapa? Solat subuh macam Jumaat. Siapa yang memperkenalkan? Alif Satar. Atau Alif Aziz. Alif Aziz bukan. Alif Aziz itu kes lain. Okey. Itu kes lain. Alif Satar yang mempopularkan solat subuh macam Jumaat. Okey, itu adalah salah satu bentuk solat berjemaah, membawa orang, mengajak orang untuk salat berjemaah. Solat maghrib macam subuh, contoh. Boleh buat lagi kempen lain. Mungkin si Hana nanti dia buat solat isya macam solat sunat Aidil Fitri, contoh. Itu contoh lah. Mungkin dapat direalisasikan kan, betul kan? Betul kan? Okey. Jadi itu antara cara-cara mengukuhkan perpaduan, dan kita sudah belajar apa itu maksud berpegang kepada tali Allah, yaitu berpegang kepada ajaran Islam secara keseluruhannya. Dan cara mengukuhkan ada 3 perkara yang penting, utama hati, melalui hati, lisan, dan juga perbuatan. Okey, jadi itu sahaja untuk penerangan daripada Ustaz. Okey, sekarang Ustaz mau buat 3 kumpulan. 3 kumpulan. Tiga kan? Okey, 3 kumpulan. Satu kumpulan ada 3 orang. Okey, bolehlah lelaki pergi sini kah? Berdepan. Perempuan yang satu pergi sini berdepan. Yang ini di sana lah, tapi seorang berdepan kah? Begitu. Okey. Okey, boleh buat dulu 3 kumpulan. Okey, sudah? Okey, Ustaz mau okey. Tunggu Aran, Ustaz bagi dulu bahan-bahan. Okey, pastikan setiap kumpulan menerima 1 kertas A4 dan pen berwarna. Okey. Ustaz mau 1 kertas A4,
Sudah dapat semua kumpulan satu kertas A4 dan pen berwarna. Oke, Ustaz mau ini. Kejap, sabar. Ustaz mau kamu buat ikut creativity kamu, buat satu peta iting pokok. Tahu macam mana bentuk peta iting pokok? Nanti saya tunjukkan macam mana bentuk peta iting pokok di depan. Apa yang Ustaz mau dalam peta iting pokok tu buat satu peta iting cara-cara mengukuhkan persaudaraan. Okey? Kalau mau tambah yang Ustaz bagi tadi boleh. Ikut kreativiti kamu. Tapi janganlah ikut sepenuh yang macam Ustaz bagi tadi, jangan. Kalau boleh tambah idea, tambah lagi. Okey? Okey. Okey, boleh. Sabar, Ustaz kasih tengok macam mana tu peta iting pokok. Okey. Begini peta iting pokok. Okey, begitulah. Okey. Begini peta iting pokok. Jangan lupa tulis di atas peta iting pokok. Lepas itu tajuk dia paling atas apa? Apa yang Ustaz mau? Cara-cara mengukuhkan persaudaraan. Okey, boleh mula buat sekarang. Ustaz bagi masa dalam 15 minit. Boleh? 15 menit. Ustaz akan kira. Ustaz akan Okey, boleh mula. Ikut creativity, portrait ka landscape. Tapi ikut kalau di sini apa? Nampak portrait ka landscape. Ini, okey. Terpulanglah kamu macam mana? Ikut creativity. Ya Allah, Bapak ya apa sih gitu ya? Apa? Tajuk dia cara-cara mengukuhkan persaudaraan. Cara-cara mengukuhkan persaudaraan. So, bagi masa 15 menit. Ya, yang betul peta iting pokok. Boleh. Oke, sama. Jangan bawa sendiri. Jadi kena ada pembaris lah kan? Kalau peta iting pokok.
Tidak bersyukur. Astaga. Percakapan. Ya. Sopan santun. Sopan santun. Oh, santun. Lama menghina. Tidak menghina itu perbuatan kah hati? Perbuatan. Kidnap children. Aku menghormati. Oh, jangan hijau. Sudah tadi. Sedikit purple merah. Oh, biru merah. Kasih di sini, Bro. Kalau Ya, pemberian orang pun satu cara berpegang kan. menghargai kan. Ya. Dia melalui hati kan. Menghindari perbuatan 15 sudah. Bila sebut tentang persaudaraan, perpaduan, dia kena berkait rapat dengan orang lain, bukan untuk diri sendiri saja. Oke? menaikkan sholat berjemaah bagi Islam, bagi yang Islam. Di masjid ya. 7 menit lagi. Di masjid 7 menit lagi. Ya, 7 menit lagi. Bagi Islam, kasih dalam kurungan bagi Muslim, bagi Muslim. Iya kan? Sama garis penuh. Iya, engkau garis sama nanti sebuah. Oh, garis guna pensil. Adik gua coba apa tadi? Baik hati. Alif. Kalif tidak ikut koral kah? Tidak. Hah? Paling bising kan pada ikut bareng. Sob saya pandai. Walaupun sudah sampai sana. Berikan dia atau buah hati. Buah hati lah maksudnya. Buah hati lah buat tangan. Oh, buat tangan. Buat tangan. Sekarang bukan bobolan. Buat tangan lah. Lepas nih kamu kelas apa? Oh, Cina. Cina. Oh, Cina. Oke.
Wala we. Ada cigo lah. Seperti persaudaraan. Tidak ada hubungan masih persaudaraan. Atau kita ambil satu daripada dua kan? Oke, 5 menit lagi. Cepat tulis. 5 menit lagi. Kita bersama. Masa kita antusias ya. Mana mau mulai ya? Tidak menyesal. Menyangka sekali. Tidak menyimpan. Sudah, rekam sudah kah? Tidak tidak itu. Kalau sudah siap, jangan lupa tulis nama kumpulan, nama-nama ahli kumpulan. Di tepi kah, di bawah kah? Sangka baik dan tidak bersangka. Terus apa tinggal? Yang baik dalam setiap perbuatan. Mas Dong. Kalau misalkan masih sayang, Nama? Boleh di belakang ataupun di depan. Di belakang lah. prihatin akan keadaan saudara apa yang mau buat Tadi kamu PJ kah? Ya. Oh, setiap hari Kamis lah. Dapat bulan. Saling Sokol lagi. Oh ya, tulis dong. Terus aku pulang jom. Ini. Banyak. Buat sesama. 2 menit lagi. Sama lagi. Yes, dan standar syak. Ini sekali tidak keluar. Oh, makanya. Sama letak ping.
Kira apa? Oke, 1 menit. Oh, Ustaz, jangan dulu. 1 menit lagi. Ustaz, lagi kami 1 menit. Tidak ada. Kenapa tuh? Kenapakah Mari, mari. rusak kah? Kok buka begitu? Begitu sudah? Iya, Hah? iya. Dia memang begitu. Baru buka. Iyalah. Tak balik kah? Pastikan jangan ada hilang pena. Titik-titik loh. Bisa Jauh, bagiannya jauh. ini. Oh my god. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semua berhenti menulis. Oke, masukkan balik tuh pen-pen dalam apa? Tempat. Oke, boleh duduk tempat masing-masing semula. Boleh pergi ke meja masing-masing semula. Oke, boleh pen. Tidak hilang tidak semua masuk semua kan? Oke. Duduk tempat masing-masing. Jadi kamu sudah siap untuk buat kamu punya kerja, hasil, peta, iting apa? Pokok. Pokok berkenaan dengan apa? Cara-cara mengukuhkan persaudaraan. Oke, jadi kita akan teruskan dengan pembentangan. Ada 3 kumpulan kan? Jadi pembentangan bermula pada kumpulan pertama, kumpulan kedua, dan juga kumpulan ketiga. Jadi untuk pembentangan, Ustaz akan nilai. Setiap kumpulan Ustaz akan nilai. Ada pemarkahan. Ustaz akan nilai 5 kriteria. Dari segi kandungan, dari segi struktur, penyampaian, penggunaan visual, dan kerjasama kumpulan. Ada 5 kriteria yang akan Ustaz nilai. Kandungan tuh apa terkandung kamu punya peta minda lah. Struktur tuh adakah jelas kamu punya peta minda boleh difahami oleh orang. Penyampaian kamu menerangkan setiap poin-poin peta minda kamu. Penggunaan visual. Penggunaan visual maksudnya kamu punya hiasan, termasuk hiasan, sama ada menarik, ataupun kandungan pembentangan dengan baik, dan juga kerjasama kumpulan. Jadi kerjasama kumpulan ini maksudnya semua orang terlibat untuk membentang, bukan satu orang saja, yang 2 orang tuh berdiri, bukan. Kerjasama kumpulan Ustaz tengok sama ada semua membentang, ataupun 1 orang sahaja, ataupun 2 orang sahaja. Itu kerjasama kumpulan. Ada 5 kriteria Ustaz nilai. Boleh? Oke, untuk pembentangan kamu akan guna inilah. Oke, dengar. Kamu akan guna ini. Guna ini. Letak kertas di sini, contoh.
kasih lurus-lurus lah. Beginilah. Kamu punya landscape kan? Guna kasih begini. Nanti pandai-pandai lah kasih lurus begini kah? Oke? Boleh? Boleh paham? Oke, kita mula kepada pembentangan yang pertama, kumpulan pertama Ilmi, Aina dan juga Hana. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustadz, kepada rekan-rekan semua. Kumpulan kami telah membuat peta iting pokok bagi cara mengukuhkan persaudaraan. Cara-cara mengukuhkan persaudaraan terbahagi kepada 3 kategori, yaitu lisan, perbuatan, dan hati. Dan saya akan membentangkan bahagian lisan. Cara mengukuhkan persaudaraan melalui lisan yang pertama adalah menegur dan menyapa orang sekeliling. Contohnya, apabila kita menjumpai orang yang kita kenali ataupun tidak kenali pun kita boleh memberi salam lah. Seterusnya, memberi salam sesama muslim dan bertanya kabar, sehatkah ataupun tidak, gitulah. Dan yang terakhir, menegur kesalahan secara lembut dan baik. Contohnya orang melakukan kesalahan, kita menegurlah, kita tidak meninggikan suara supaya dia tidak malu. Oke, seterusnya dipersilakan pembentang bagi bahagian perbuatan. Yang pertama, menghormati orang tanpa mengira umur. Contohnya, kita tidak berkata kasar dengan orang yang lebih tua atau muda. Yang kedua, kita saling membantu dan tolong-menolong. Contohnya, kita menolong orang yang memerlukan bantuan kita. Yang ketiga, sentiasa mempercayai serta bersangka baik dengan orang. Contohnya, kita tidak menyangka buruk tentang diri seseorang itu. Dan yang terakhir, menghargai apa sahaja pemberian dari orang lain. Contohnya, kita bersyukur dengan apa yang orang bagi kepada kita. Seterusnya, dari segi hati, yang pertama adalah tidak menyimpan hasad dengki. Contohnya, ketika seseorang itu membuat kesalahan kepada kita, kita tidak membenci mereka. Kedua, saling berkasih sayang. Contohnya, kita menyayangi seseorang itu. Ketiga, sentiasa mempercayai serta bersangka baik kepada seseorang. Yang terakhir adalah menghargai apa sahaja pemberian dari orang lain. Itu sahaja. Baik, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kumpulan yang pertama atas pembentangan yang baik. Ustaz sudah bagi markah. Oke, untuk
Ustaz lupa pula membagi tahu marka-marka yang dinilai kriteria. Oke, untuk dari segi kandungan marka 20, struktur marka 20, oh, ya per 100. Nah, penyampaian 20, penggunaan visual 20 marka, kerjasama kumpulan 20 dan keseluruhannya 100 marka. Oke, 100 marka. Jadi pembentangan yang pertama tadi Ustaz sudah bagi marka. Oke, tunggu sajalah. Tunggu saya kasih tahu nanti di akhir pembelajaran. Oke. Untuk pembentangan yang seterusnya, kita teruskan pembentangan. Apa dorang punya perbincangan? Cara-cara mengukuhkan persaudaraan. Oke, dijemput kumpulan yang kedua. Gimana nih? Oke, jelas? Ada apa nih? Oke, Pak, tidak jelas juga tuh, Kak. Boleh kan? Tidak jelas pun. Kalau bagi bukan muslim, apa contoh ya? Sebab ini bukan persaudaraan ini, Ustaz mau yang bukan sahaja kepada khusus kepada muslim, tapi juga kepada bukan muslim. Tentu nah Ustaz, membuat campaign kah, buat kenduri kah? Buat kenduri. Bukan Islam. Ya, buat majelis yang semua orang boleh.
Oke, jadi secara kesimpulannya, dapat menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Yang kamu dapat adalah cara-cara mengukuhkan persaudaraan dari segi berapa dari berapa segi? Tiga. Yang pertama apa? Hati. Yang kedua lisan. Yang ketiga perbuatan. Jadi ada tiga cara kita mengukuhkan persaudaraan. Ada tiga cara. Sudah kamu sebutkan tadi, sudah kamu bentang tadi, sudah kamu hurai tadi. Ada ikhlas dari segi hati, bertegur sapa, apalagi berbuat baik, mencurahkan kasih sayang. Itu dari segi hati. Dari segi lisan, ucapan salam, apalagi sopan santun, nasihat menasihati, dan yang terakhir dari segi perbuatan, mengajak orang salat berjemaah, bagi yang muslim, bagi yang bukan muslim, mengajak kepada berbuat baik, ataupun mengadakan campaign untuk orang Islam dan bukan Islam. Itu kamu sudah sebutkan tadi. Jadi itu yang kita belajar hari ini. Harap apa yang Ustaz sudah terangkan, slide berkenaan dengan apa itu tali Allah, macam mana cara untuk mengukuhkan persaudaraan, saudara kamu dapatlah dan amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi dalam Islam tidak kiralah orang itu kanak-kanak, dewasa ataupun orang tua, kena amalkan perkara-perkara yang kamu sudah sebutkan tadi, cara-cara melakukan persaudaraan, kena amalkan dalam kehidupan seharian kita. Itulah yang Islam anjur. Ya, boleh paham? Boleh. Ada apa-apa pertanyaan ataupun persoalan pasal pembelajaran kita? Ada Daniel? Syamih? Maksud mau tanya satu-satu nih. Khalif? Ada pertanyaan ataupun yang kurang paham? Marisa? Nih Shaniza, Kisti, Hana, Aina, dan Ilmi. Ada pertanyaan? Oke, jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Saudara, kamu paham dan ambil pengajaran daripada pembelajaran kita pada hari ini dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Oke, sebelum keluar kelas, Ustaz mau baca doa ramai-ramai lah. Doa belajar, doa lepas belajar. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tahmin bil khair. Bi rabbal alamin.